Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton MTA yang setia bersama kami. Semoga tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Jadi bersama saya Salman Ahmad dalam program Taklim Tarbiyat Online. Jadi pada hari ini kita masih lagi dalam topik yang sama, iaitu Ramadan Mubarak. Jadi dalam studio pada hari ini bersama kami Tuan Ainul Yakin Muhammad Zain dan Tuan Fuad Ahmad Nasir yang akan bantu untuk menerangkan lebih lanjut tentang ibadah puasa. Jadi untuk meneruskan program pada hari ini, kita menjemput Tuan Bakra Ghani untuk menilawatkan ayat suci Al-Quran. Persilakan Tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tidakkah kami telah melapangkan bagi engkau dada engkau, dan kami telah menjauhkan dari engkau beban engkau yang memberatkan punggung engkau, dan kami meninggikan bagi engkau nama engkau. Maka sesungguhnya bersama kesukaran ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesukaran ada kemudahan. Lalu apabila engkau telah selesai dari suatu tugas, maka berusaha keraslah. Dan kepada Tuhan engkau hendaknya engkau memusatkan perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah diucapkan kepada Tuan Bakra Ghani atas ayat suci Al-Quran yang disampaikan itu tadi. Jadi mungkin tuan-tuan balik kita tertunggu-tunggu soalan yang akan saya tujukan. Jadi kita pergi ke soalan seterusnya. Jikalau seorang itu seorang peminum arak dan beberapa hari lagi akan memasuki bulan Ramadan dan beliau berpuasa, puasa beliau tu sah atau tidak? Sebab katanya setitik arak itu ibarat 40 hari tak diterima amal ibadat beliau. Jadi boleh tuan terangkan? Baik, terima kasih Saudara Salman. Berkenaan dengan minum arak, sudah tentu perbuatan minum arak adalah satu perbuatan yang haram di sisi Allah Ta'ala. Dan kita sudah jelas di dalam Al-Quran menyatakan bahawa arak itu adalah haram bagi umat Islam. Jadi memang manusia itu lemah, kadang-kadang melakukan kesalahan dan boleh juga sampai terjadi terminum arak ataupun minum arak kerana ketidaksedarannya, iaitu dia tidak tahu. Atau kalau tahu sekalipun dia melakukan kesalahan itu dalam keadaan sedar sebelum berpuasa, tetapi selepas melakukan itu dia bertaubat. Ini yang harus kita lihat, sama ada taubatnya itu adalah taubat yang benar ataupun dia berniat bahawa aku berhenti dahulu waktu bulan puasa ni, nanti baru lepas puasa nanti aku minum arak balik. Ini bukan taubat yang sebenar. Jadi kalaulah dia berhenti minum arak itu hanya kerana menghormati bulan puasa, kemudian dengan niat dia tidak bertaubat daripada perbuatan minum arak itu,
Jadi sesungguhnya kemungkinan sahaja puasanya itu tidak akan diterima di sisi Allah kerana niat itu tadi, dia tidak bertaubat daripada perbuatan minum arak itu tadi. Jadi soal 40 hari, 50 hari, 80 hari itu tidak ada disebutkan, setahu saya tidak ada disebutkan di mana-mana. Asalkan orang itu bertaubat daripada menyesal, merasa kesal di atas perbuatannya, Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah Ta'ala pasti akan mengampunkan seseorang itu kalau dia bertaubat dengan sebenarnya. Jadi bila dia dah bertaubat, sudah pasti puasa dia pun akan diterima di sisi Allah Ta'ala. Jadi sedikit saya ingin tambahkan, ya. Kita perlu tahu bahawa dalam hadis pun diterangkan bulan puasa ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu maghfirahnya, pintu kemaafannya, pintu keampunannya bagi mereka-mereka yang nak bertaubat. Jadi kalaupun orang itu memang peminum arak, memang terbiasa minum arak, tapi bila tiba bulan puasa memang dia dah tekad untuk memberhentikan dirinya dari mengambil arak itu di masa-masa akan datang, dan dia mula melakukan ibadah puasanya. Maka seperti mana Salman tanyakan tadi, orang mengatakan setitik arak itu dia punya kesannya sampai 40 hari. Begitu walaupun besok dia puasa, maksudnya puasa ni tak boleh diterima Allah Taala. Ini berlawanan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Biarpun orang itu dah banyak bergelumang dengan dosa, dan kalau memang orang itu hendak bertaubat, Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu taubatnya seluas-luasnya bagi orang-orang yang hendak bertaubat. Dan apalagi khusus bulan Ramadan ini, bulan di mana seperti mana saya katakan tadi, Allah Taala membuka pintu maghfirahnya, pintu keampunannya. Dan orang yang tadi dah buat salah tadi, sama ada dia minum arak atau seorang pelacur atau sebagainya, apabila tiba bulan puasa ini dan dia memang dengan hati yang tulus dan ikhlas, dia masuk ke dalam bulan puasa ini dan mula melaksanakan ibadat puasanya dan ibadat-ibadat lain yang dituntut oleh Allah Ta'ala dan diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita hidupkan ibadat puasa kita itu dengan sedemikian rupa, maka dengan sifat Allah Ta'ala yang Maha Pengampun, Pengasih, Penyayang dan membuka pintu maghfirahnya, saya yakin dengan ketulusan hati orang itu tadi, maka Allah Ta'ala akan menerima taubat orang seperti itu. Kerana Allah Ta'ala sendiri berjanji bahawa bulan Ramadan ini dipersiapkan untuk orang-orang merujuk kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, dan dia membuka pintu rahmat dan kasih sayang dan maghfirahnya kepada kita semua. Jadi kepada kita semua yang merasakan kita memang dah banyak bergelumang dengan dosa, jangan kita putus asa, tidak. Jangan kita merasa putus asa, kerana ini merupakan satu larangan daripada Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu pernah berputus asa atas rahmat Allah Ta'ala kepada orang-orang yang dah tenggelam dalam perbuatan dosa. Jangan putus asa, kerana pintu taubat Allah Ta'ala itu sentiasa terbuka. Dan apa lagi dalam bulan suci Ramadan ni, dia membuka pintu rahmat dan kasih sayangnya dan pintu taubatnya, maka orang-orang yang memang dengan tulus hati, dengan penuh keikhlasan datang mendekatkan diri kepadanya, maka Allah Ta'ala pasti akan menyambut orang-orang seperti itu, insya-Allah. Jadi dia tak terhad pada minum arak aja, dosa-dosa apa pun insya-Allah Allah Ta'ala mengampunkan, kecuali dosa syirik. Al-Quran menyebutkan Allah Ta'ala tak mengampunkan dosa syirik. Jadi kalau dosa macam minum arak, berzina dan lain-lain dosa itu dengan hati yang tulus seperti dikatakan tadi, insya-Allah Allah Ta'ala Maha Pengampun, dialah yang Maha mengetahui. Kita sebagai manusia tak boleh menghukum sama ada dosa seorang itu diterima ataupun puasa orang itu diterima ataupun tidak. Kita tak boleh menghukum. Allah Ta'ala sendiri yang lebih mengetahui. Gitu. Okay. Cukup jelas jawapan tu tadi. Jadi kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan seterusnya, kenapa solat tarawih hanya pada bulan puasa sahaja? Silakan tuan. Saya jawab. Jadi sebenarnya solat tarawih itu bukanlah satu yang berlainan daripada solat tahajud. Ianya adalah solat tahajud yang diawalkan waktunya. Dan ini sunnah ini adalah didapatkan sendiri daripada Rasulullah SAW, yang mana dijadikan satu kebiasaan daripada zaman khalifah yang kedua itu Hazrat Umar. Jadi solat tarawih itu sebenarnya adalah solat tahajud yang diawalkan waktunya.
Jadi solat tarawih itu bukan satu solat yang asing daripada solat tahajud. Cuma sikit saya tambahkan, bulan puasa ini diberikan kesempatan bagi orang-orang yang mungkin tak mampu untuk bangun di awal pagi untuk mengerjakan solat tahajud, ya. Jadi waktu malam itulah kita adakan solat sunat tarawih, dan seperti mana dikatakan tadi, ini adalah pengganti daripada solat tahajud itu. Tapi kalau kita boleh mampu melaksanakan kedua-duanya, alhamdulillah, itu lebih baik lagi. Solat tarawih pun kita laksanakan, kemudian solat tahajud pun kita kerjakan. Dan ini sesuai di mana bulan ini menuntut kita lebih banyak melakukan ibadat-ibadat. Jadi kesempatan apa pun yang kita dapat, kita usahakan untuk melaksanakan ibadat-ibadat yang akan menarik kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullah tuan. Jadi cukup jelas jawapan tadi. Kita pergi ke soalan seterusnya. Yang ni soalannya, kalau azan, kalau orang tu terbangun ketika azan dan azan dah nak habis, bolehkah dia teruskan makan sahur dia? Boleh tuan terangkan tuan? Okey, untuk menjawab persoalan ini, di dalam riwayat hidup Rasulullah SAW, bagaimanakah perlakuan baginda kepada para sahabat ketika itu, di mana ada sahabat yang sedang makan sahur, kemudian azan tiba, azan berkumandang. Jadi Rasulullah SAW suruh habiskan makanan yang ada di dalam pinggan ataupun mangkuknya itu. Jadi soalan tadi adalah ketika dia bangun sahur, Dia bangun tidur, azan dah berkumandang. ada azan dah berkumandang. Boleh tak diteruskan? Jadi kalaulah kesempatan itu dia baru bangun, maksudnya dah azan dah baru terbangun, boleh dia bersahur, tetapi jangan berlebih-lebihan. Cukup sekadar minum air dan mungkin sebiji atau 2 biji kurma, dan puasanya akan berjalan seperti biasa. Dan dia boleh tetap boleh makan sahur sehingga azan itu selesai. Dan boleh habiskan sehingga azan itu selesai. Jadi itu waktu, kerana di dalam Al-Quran sehingga nampak benang putih dan hitam, boleh dijelaskan kedua-dua itu. Untuk itu waktu sahur yang habis sebenarnya itu ketika betul-betul telah terbitnya matahari. Memang kita waktu sekarang ni kita dah ada jam, kita dah ada waktu untuk kita tetapkan, di mana ada 10 minit awal sebelum waktu azan supaya langkah berjaga-jaga, jangan sampai kita terlepas waktu sahur. Tetapi dalam keadaan emergency macam tu, dengan tidak sengaja kita boleh saja untuk sahur supaya dapat mengalas perut kita untuk berpuasa sepanjang hari. Jazakumullah tuan. Jadi kita pergi ke soalan seterusnya. Soalannya, puasa dikira sah atau tidak jika tidur berlebihan? Silakan tuan. Tuan ke saya? Okey, baik. Terima kasih soalan itu tadi. Puasa dikira sah atau tidak kalau seseorang itu tidur berlebihan? Nombor satu, saya katakan di sini, sah atau tidak sahnya puasa seseorang itu adalah di tangan Allah SWT. Tapi kita berusaha untuk supaya puasa kita itu diterima oleh Allah Taala. Kita berusaha. Dan kita tahu bahawa ibadat puasa ini ataupun bulan Ramadan ini di mana bulan kita meningkatkan ibadat kita. Dan kita meninggalkan perbuatan-perbuatan sia-sia kita. Bercakap yang kosong, borak kosong, itu semua kita tinggalkan. Apalagi nak tidur berjam-jam, itu pun kita tinggalkan. Sebab saya balik tadi, seperti mana saya katakan tadi, bulan Ramadan ni adalah bulan di mana kita dituntut untuk meningkatkan ibadat kita. Kalau kita tidur banyak tidur sampai berjam-jam, sampai dari subuh, lepas sahur itu sembahyang subuh, terus kita tidur sampai zuhur ataupun sampai selepas zuhur, berarti kita dah terlepas solat zuhur kita, yang sepatutnya kita kerjakan pada waktunya. Jadi orang seperti itu pun boleh ditanya pada diri kita, puasa aku ni diterima ke tak ni? Kalau ibadat yang fardu, solat yang fardu tu dia tinggalkan, macam mana puasa dia? Jadi balik pada yang saya katakan tadi, bulan ini merupakan bulan di mana kita berusaha untuk meningkatkan ibadat kita, maka hendaklah kita kurangkan tidur kita.
Tak dilarang untuk tidur, tapi kurangkan masa untuk tidur kita dan lebihkan masa kita untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka insya-Allah dengan amalan seperti ini tadi, kita boleh katakan dan kita katakan pada diri kita, Allah Ta'ala terima puasa kita. Tapi kalau kita memang dalam keadaan puasa kita tidur sampai asar kita tidur, solat pun kita tinggalkan. Jadi kita pun boleh tanya pada diri kita, puasa aku ni diterima ke tak oleh Allah Ta'ala? Jadi kurangkan tidur, lebihkan ibadat kita kepada Allah Ta'ala, lebihkan, banyakkan berzikir, banyakkan melawatkan ayat suci Al-Quran, maka insya-Allah dengan usaha-usaha yang kita lakukan ini, maka kita boleh mengatakan pada diri kita sendiri bahawa Allah Ta'ala pasti akan menerima ibadat kita. Jadi kurangkan tidur kita, lebihkan ibadat. Jazakumullah tuan. Jadi ada soalan seterusnya. Ini kategori musafir. Setiap minggu saya akan melakukan perjalanan sejauh 350 km untuk balik ke kampung sepanjang Ramadan. Soalannya, adakah saya perlu berpuasa atau tidak ketika perjalanan pergi dan balik? Boleh tuan terangkan? Terima kasih atas soalan itu tadi. Jadi berkenaan dengan musafir, kita pun ada sentuh episod sebelumnya bahawa Allah Ta'ala seperti mana mengarahkan kita untuk berpuasa, Dia jugalah yang mengarahkan agar kita tidak berpuasa, iaitu ketika dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan musafir. Jadi berbalik kepada soalan itu tadi, di mana saudara kita tadi yang tanyakan bahawa dia pulang sebelum puasa pun, dia akan balik ke rumah orang tuanya itu setiap minggu. Dan adakah di dalam bulan puasa itu dia perlu berpuasa atau tidak? Jadi perjalanan musafir itu, untuk dikategorikan sebagai musafir itu tidak ada hadnya. Maksudnya tidak ada ditentukan jarak perjalanannya. Apabila seseorang itu meninggalkan ke rumahnya untuk ke satu tempat, maka itu dikira musafir. Tetapi kalaulah perjalanan itu adalah satu perjalanan yang rutin, yang dilakukan kebiasaan, seperti pemandu bas, pemandu lori, pemandu teksi yang terpaksa berjalan jauh setiap hari, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi orang seperti ini tidak termasuk di dalam kategori musafir. Jadi yang bertanya itu tadi, dia bertanya pada diri dia sendiri, adakah perjalanan dia itu adalah perjalanan yang rutin ataupun itu mungkin setahun sekali ataupun kadang-kala. Jadi perjalanan yang kadang-kala itulah yang dikirakan sebagai musafir, tetapi perjalanan yang sebagai rutin, kebiasaan kita itu tidak dikira sebagai musafir. Jadi mudah-mudahan persoalan ini terjawab. Dan kalau kita berpuasa ketika kita dalam keadaan musafir, saya tambah sedikit, belum disentuh, di mana di dalam riwayat Rasulullah SAW, ketika itu di dalam perjalanan, Rasulullah SAW melihat ada satu kumpulan orang sedang berkerumun untuk memberikan perlindungan pada seorang sahabat yang sedang berpuasa. Jadi Rasulullah pun tertanya-tanya, beliau pun bertanya, kenapa kamu buat macam tu? Mereka bagi tahu sahabat ni berpuasa, huzur. Jadi Rasulullah SAW suruh sahabat itu berbuka puasa. Maksudnya sahabat itu dalam keadaan musafir. Kerana kan tadi saya katakan tadi, di dalam perjalanan, Rasulullah SAW kata, apa Rasulullah sabdakan? Bahawa laisa minal birri as-saumu fir safar. Tidak ada kebaikan di dalam keadaan bermusafir. Jadi itu kita harus ingat, di mana tidak ada berkatnya kalau kita memaksa diri kita berpuasa ketika dalam perjalanan. Ada satu soalan yang timbul dalam pemikiran kita, di mana di zaman ini kita boleh melakukan perjalanan guna kereta, guna kapal terbang, guna kereta api dan sebagainya. Satu perkara harus kita letak dalam minda kita, di mana adakah Allah Ta'ala itu tidak mengetahui tentang keadaan waktu diturunkan ayat itu dan keadaan akan datang di mana akan terciptanya kenderaan-kenderaan ini semua. Sudah pasti Allah Ta'ala itu alimul ghaib, maha mengetahui yang ghaib, yang waktu itu dan akan datang. Kerana itu Allah Ta'ala hanya menggunakan perkataan musafir. Tak kiralah dia bermusafir menggunakan unta, menggunakan keldai dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala maha mengetahui. Apabila dia telah perintahkan perkara itu, maka kita amalkanlah untuk kebaikan kita. Dan memang kalau kita melakukan perjalanan menggunakan kereta ataupun
kapal terbang dan sebagainya, apabila itu ia adalah satu perjalanan, maka pasti akan memberikan kepenatan pada diri kita, dan kalau kita berpuasa akan menyebabkan kita boleh menjadi sakit. Dan esok lusa kita tak dapat puasa kalau kita sakit. Jadi sebaiknya kita tinggalkan satu hari yang bermusafir itu dan kita boleh gantikan fa'iddatun min ayyamin ukhar, gantikan pada hari yang lain, dan supaya kita dapatkan selamatkan hari-hari kita yang seterusnya untuk kita berpuasa. Sekian saja. Jazakumullah Tuan atas penjelasan Tuan tadi. Alhamdulillah banyak ilmu pengetahuan yang kita perolehi pada hari ini. Jadi mudah-mudahan banyak manfaat untuk kita semua. Jadi dalam episod yang akan datang, kita akan kumpul lagi soalan-soalan tentang ibadah puasa. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan ada soalan yang ingin diajukan, boleh diajukan kepada nombor yang tertera di skrin ni, InsyaAllah. Jadi sekian dari saya, Salman Ahmad dan kru MTA yang lain mengucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazah. Jangan lupa duduk rumah, stay home, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem.